Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar dan guru-guru. Bertemu lagi kita dalam slot Kedah Education at Home. Semoga para pelajar tetap bersemangat untuk menempuh peperiksaan yang bakal hadir tidak lama lagi. Dalam slot sebelum ini, pelajar telah belajar mengenai panduan mengenal pasti bentuk soalan, isu soalan, kombinasi jawapan dan kehendak soalan. Untuk slot yang kedua, saya akan berkongsi mengenai beberapa soalan perbincangan, terutamanya soalan-soalan STPM sebenar dan soalan-soalan yang saya telah pilih. Kita mulakan sesi kita dengan perbincangan mengenai beberapa soalan STPM sebenar dan saya akan cuba fokuskan kepada teknik mengenal pasti isu soalan, kehendak soalan dan kombinasi jawapan yang telah kita pelajari dalam slot sebelum ini. Pelajar boleh tengok dan boleh membaca soalan bersama-sama saya. Penetapan gaji minimum dalam sesuatu bidang pekerjaan perlu dilakukan untuk memastikan golongan pekerja di negara ini memperoleh pendapatan yang berpadanan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Bincangkan kebaikan pelaksanaan penetapan gaji minimum tersebut. Isunya adalah penetapan gaji minimum. Telah saya merahkan di situ. Fokus soalan hanya ada satu, iaitu kebaikan pelaksanaan penetapan gaji minimum. Kombinasi jawapannya adalah 5 tambah 0. Maka pelajar perlu mengemukakan 5 idea untuk kebaikan pelaksanaan penetapan gaji minimum. Saya senaraikan di sini beberapa kebaikan penetapan gaji minimum. Yang pertama, bila gaji minimum ditetapkan, iaitu dinaikkan, pelaksanaannya akan menghalang eksploitasi. Yang kedua, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Idea yang ketiga, dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja tempatan. Idea yang keempat, meningkatkan inovasi dan teknologi. Dan idea terakhir, dapat meningkatkan motivasi pekerja. Pelajar yang dikasihi, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Pelajar boleh lihat di paparan skrin masing-masing. Selain daripada menguruskan pentadbiran negara, kerajaan juga mempunyai tanggungjawab lain. Bincangkan. Seperti yang kita telah belajar tadi. Untuk mengenal pasti isu soalan, untuk mengenal pasti fokus soalan, dan untuk mengenal pasti bentuk soalan. Dan yang terakhir, untuk mengenal pasti kombinasi jawapan, kita perlu membaca soalan dengan teliti. Dalam soalan ini, isunya adalah kerajaan. Saya telah tulis dengan warna merah di situ dan fokusnya juga hanya ada satu saja, iaitu iaitu tanggungjawab kerajaan yang lain. Okey, jadi dekat sini isunya adalah isu kerajaan, fokusnya tanggungjawab kerajaan. Idea wajib telah diberikan, iaitu satu idea, iaitu idea menguruskan pentadbiran negara. Apabila soalan dengan satu fokus soalan dan ada satu tambahan idea wajib, jadi kombinasi jawapannya adalah kombinasi 1 tambah 4. Saya juga telah menaraikan idea-idea yang berkaitan untuk para pelajar. Idea wajib yang perlu dihuraikan oleh para pelajar ialah menguruskan pentadbiran negara, iaitu idea wajib. Idea yang kedua, kerajaan perlu menyediakan kemudahan infrastruktur awam. Idea yang ketiga, pelajar perlu menggerakkan pembangunan negara. Idea yang keempat, pelajar perlu menghuraikan tanggungjawab kerajaan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dan idea yang kelima, kerajaan bertanggungjawab untuk menjaga keadilan dan keharmonian rakyat. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Gejala rasuah telah menjadi duri dalam daging sehingga mendatangkan kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil bagi mengawal gejala ini daripada berleluasa. Isu ini adalah isu gejala rasuah yang telah saya tulis dengan warna lain itu. Dan soalan ini mengemukakan dua kehendak soalan ataupun dua fokus soalan, iaitu kesan buruk gejala rasuah dan langkah yang perlu diambil bagi mengawal gejala rasuah. Kalau pelajar
mengemukakan idea langkah mengatasi, pelajar akan tidak dapat mengemukakan idea yang relevan. Hal ini kerana kehendak soalannya adalah langkah yang perlu dilakukan untuk mengawal. Mengawal bermaksud sebelum berlaku kita dah kawal. Bukan perkara dah berlaku dan kita perlu atasi. Pelajar boleh tengok di situ isunya adalah gejala rasuah. Fokus ada dua fokus, iaitu kesan buruk rasuah kepada masyarakat dan negara dan langkah yang diambil untuk mengawal gejala rasuah. Jadi kombinasi jawapannya 2 tambah 3, 3 tambah 2. Saya juga telah senaraikan idea untuk para pelajar. Saya memberikan 3 idea kesan negatif dan 3 idea langkah mengawal. Yang pertama, untuk kesan negatif, idenya adalah gejala rasuah akan meruntuhkan akhlak. Yang kedua, idenya keselamatan sama ada masyarakat atau negara akan tergugat. Yang ketiga, ekonomi negara akan tergugat. Langkah mengawal gejala rasuah ada 3 di sini, iaitu yang pertama, langkah meningkatkan kesedaran awam. Yang kedua, meningkatkan integriti. Yang ketiga, memperkasa penguatkuasaan undang-undang. Para pelajar boleh lihat soalan yang seterusnya di paparan skrin masing-masing. Kecemerlangan tadbir urus dalam perkhidmatan awam menuntut ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Isunya di sini adalah isu kecemerlangan tadbir urus dalam perkhidmatan awam. Fokusnya ada satu sahaja, iaitu ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Maka soalan ini kombinasi jawapannya adalah 5 tambah 0. Saya senaraikan untuk para pelajar 5 idea ciri-ciri kecemerlangan kepimpinan yang berkualiti. Yang pertama, kepimpinan tersebut perlu mempunyai tahap moral yang tinggi. Yang kedua, mempunyai pengkagaan agama yang kukuh. Yang ketiga, perlulah mengamalkan ketelusan, prinsip ketelusan. Yang keempat, mengutamakan kecemerlangan. Dan yang kelima, kepimpinan tersebut mempunyai accountability ataupun sifat kebertanggungjawaban. Kita teruskan dengan soalan STPM 2016. Teknologi satelit membawa pelbagai manfaat kepada Malaysia, namun kesan negatif di sebaliknya tidak boleh diketepikan. Bincangkan. Isu soalan adalah teknologi satelit. Fokusnya ada 2, iaitu manfaat teknologi satelit dan kesan negatif. Jadi kombinasi jawapan 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2. Saya senaraikan 3 idea manfaat dan 3 idea kesan negatif. Untuk manfaat pertama teknologi satelit adalah meningkatkan perhubungan ataupun meningkatkan komunikasi. Yang kedua, menjadi sumber maklumat. Yang ketiga, meningkatkan pertahanan dan keselamatan negara. Untuk kesan negatif pula, idenya yang pertama ialah penyebaran propaganda. Yang kedua, penyebaran fitnah. Dan yang ketiga, penyebaran budaya negatif dari luar. Kita teruskan dengan soalan ini. Pelajar boleh baca dan boleh sama-sama mengikuti penerangan saya. Banyak faktor yang mengakibatkan kegiatan rasuah berlaku. Oleh itu, langkah-langkah tertentu perlu dilakukan untuk mengawal gejala ini daripada terus berkembang. Rasuah telah pun berlaku. Jadi, dia ada faktor yang mengakibatkan rasuah itu berlaku. Namun, langkah-langkah boleh diambil untuk mengawal daripada gejala ini berkembang. Bermaksud bukan untuk mengatasi tetapi untuk mengawal sahaja daripada terus berkembang. Isunya adalah isu rasuah. Fokus ada 2, iaitu faktor rasuah berlaku dan langkah untuk mengawal rasuah ini daripada terus berkembang. Jadi kombinasi jawapannya adalah 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2. Kita sama-sama lihat idea yang telah disenaraikan. Saya telah memberikan 3 faktor rasuah berlaku dan 3 langkah untuk mengawal rasuah daripada terus berkembang. Faktor yang pertama ialah sikap materialistik. Yang kedua, kurang penghayatan nilai agama. Dan yang ketiga, kelemahan jati diri. Antara langkah mengawal untuk mengawal gejala ini daripada terus berkembang ialah dengan meningkatkan integriti.
Yang kedua, meningkatkan kesedaran awam. Dan yang ketiga, pihak kerajaan boleh memperkasa penguatkuasaan undang-undang. Mari kita lihat soalan ini pula. Terdapat pelbagai ancaman yang boleh menggugat keselamatan dan kedaulatan negara. Isunya adalah keselamatan dan kedaulatan Malaysia. Fokusnya ada satu sahaja tanpa idea wajib. Jadi kombinasi jawapannya 5+0. Fokusnya adalah ancaman yang boleh menggugat keselamatan dan kedaulatan Malaysia. Jadi saya telah senaraikan 5 ancaman di sini. Yang pertama, ancaman penyalahgunaan data. Yang kedua, ancaman cyber. Yang ketiga, ancaman berlakunya kegiatan pelampau agama ataupun ekstremis agama. Yang ketiga, yang keempat, kegiatan pelanunan. Dan yang kelima, ancaman yang ditimbulkan oleh pendatang tanpa izin. Kita teruskan lagi dengan soalan ini. Sistem persekolahan mampu memupuk perpaduan kaum di negara ini. Namun demikian, peranan pelbagai pihak lain tidak boleh diketepikan. Jelaskan. Isu soalan adalah perpaduan kaum. Pelajar jangan tersalah pilih. Jangan mengatakan bahawa sistem persekolahan ini adalah isu soalan. Namun, sistem persekolahan ini adalah satu idea wajib yang telah diberikan dalam soalan. Fokus isu soalannya adalah perpaduan kaum. Fokusnya ada satu, iaitu peranan pelbagai pihak. Idea wajib telah diberikan, iaitu sistem persekolahan. Maka kombinasi jawapannya adalah 1+4. Saya telah senaraikan ideanya di sini. Yang pertama, idea sistem persekolahan, idea wajib yang telah diberikan. Idea wajib ini perlu dihuraikan oleh para pelajar dengan baik kerana idea ini telah diberikan secara percuma kepada kita. Maka idea ini akan membawa markah sama seperti idea yang kita kemukakan sendiri. Idea yang kedua pula adalah pihak institusi keluarga ataupun pihak ibu bapa. Idea yang ketiga, pihak tokoh agama. Idea yang keempat, pihak swasta. Dan idea yang kelima, pihak masyarakat. Kita teruskan dengan soalan STPM 2019. Malaysia merupakan negara yang aman dan damai, namun tidak terlepas daripada menghadapi ancaman jenayah yang perlu diatasi segera. Isu soalan adalah ancaman jenayah. Fokus soalan satu sahaja, iaitu langkah mengatasi jenayah. Fokus soalannya ditanya secara tersirat seperti yang kita telah bincangkan dalam slot yang pertama tadi. Namun isunya ditanya dengan tersirat, iaitu perlu diatasi segera. Kenapa? Macam mana kita perlu mengatasi ancaman jenayah? Maka di situ fokusnya adalah langkah mengatasi jenayah. Satu fokus sahaja, kombinasi jawapan 5+0. Mari kita lihat idea-idea yang disenaraikan. Langkah untuk mengatasi ancaman jenayah. Yang pertama, menggalakkan penglibatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesedaran awam. Yang ketiga, perkongsian maklumat jenayah. Yang keempat, memperkasa agensi-agensi penguatkuasa. Yang kelima, memperkasa penguatkuasaan undang-undang. Jika pelajar dapat perhatikan, idea langkah memperkasa penguatkuasaan undang-undang boleh digunakan dalam isu soalan yang berkaitan dengan jenayah. Baiklah, saya akan berkongsikan sedikit tips untuk skor esei. Namun, tips ini perlulah digunapakai, perlulah diaplikasi semenjak sekarang. Jangan tunggu dalam peperiksaan baru cuba nak buat. Kerana kalau pelajar tidak pernah mengaplikasikannya, pelajar akan berasa kekok. Pelajar akan rasa tidak biasa untuk membuatnya dalam peperiksaan. Yang pertama, pelajar perlu sentiasa membaca isu-isu semasa. Pelajar perlu menambahkan pembacaan. Pelajar boleh membaca di akhbar, di majalah, di laman sesawang, di laman media sosial dan sebagainya untuk menambah pembacaan para pelajar. Yang kedua, pelajar boleh memilih satu soalan untuk pelajar latih tubi. Yang pertama, bila pelajar memilih soalan, pelajar perlu merujuk dan merangka idea seperti yang kita telah bincangkan dalam slot sebelum ini. Pelajar perlu rangkalah seberapa banyak idea yang pelajar boleh senaraikan, apa yang terlintas dalam fikiran sebelum pelajar susun mengikut kategori.
Kemudian setelah pelajar menyusun mengikut kategori yang sama, pelajar boleh memilih 5 idea terbaik. Kerana apa? Kerana dalam peperiksaan hanya 5 idea sahaja yang perlu dikemukakan oleh para pelajar. Maka idea yang banyak tadi tu, pelajar hanya perlu pilih 5 sahaja dan pelajar boleh menyemak jawapan. Jika pelajar ada cadangan skema ataupun cadangan jawapan, pelajar boleh menyemak sendiri. Ataupun pelajar boleh mengajukan soalan ini kepada guru-guru para pelajar sendiri. Kemudian, para pelajar boleh menghafal kelima-lima idea tersebut dan cuba menulis esei yang lengkap tanpa merujuk kembali idea-idea yang telah dirangka tadi. Bermaksud apa? Pelajar boleh mengaplikasikan teknik menulis esei yang lengkap dan cuba tulis satu idea dengan 3 huraian minimum untuk setiap perenggan idea. Seperti yang telah kita bincangkan dalam slot sebelum ini. Latih tubi menulis esei ini penting kerana pelajar boleh membiasakan diri dengan penulisan esei sebanyak 350 patah perkataan dalam masa 30 minit. Jika pelajar tidak pernah membuat latihan ini, berkemungkinan besar dalam peperiksaan nanti pelajar akan menghadapi masalah kerana berkemungkinan pelajar akan menulis dengan masa yang lebih ataupun pelajar tidak dapat menulis dalam keadaan yang tertekan. Kita akan teruskan lagi dengan diskusi soalan-soalan terpilih. Kalau tadi kita berbincang mengenai soalan-soalan STPM sebenar, maka seterusnya kita akan bincang mengenai soalan-soalan yang telah saya pilih. Dalam tema sosial dan budaya, isu ini berada dalam tema sosial dan budaya. Kita baca bersama-sama soalan yang telah dipaparkan. Kebelakangan ini, golongan belia di Malaysia mudah terjebak dalam kancah penyalahgunaan dadah. Oleh itu, mereka perlu berusaha untuk mengelakkan diri daripada terjebak dalam kancah tersebut. Bincangkan. Isunya adalah kancah penyalahgunaan dadah. Fokusnya ada 2, kehendaknya ada 2, iaitu sebab golongan belia di Malaysia mudah terjebak dan usaha mereka mengelakkan diri daripada terjebak. Pelajar jangan menulis, jangan mengemukakan idea usaha untuk mengatasi penyalahgunaan dadah. Namun dekat sini soalannya meminta pelajar mengemukakan idea berkenaan fokus usaha belia mengelakkan diri daripada terjebak. Jika pelajar tidak dapat menguasai elemen-elemen penting ini, pelajar akan melakukan kesalahan yang besar dalam peperiksaan. Kombinasi jawapan untuk soalan yang ada 2 fokus ialah 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2. Mari kita bincang soalan ini. Antara sebab belia mudah terjebak, bukan sebab penyalahgunaan dadah berlaku, ya, bukan sebab penyalahgunaan dadah berlaku, tetapi soalan mengajukan soalan memfokuskan kepada kenapa belia di Malaysia mudah terjebak. Kenapa belia mudah terjebak, bukan kenapa penyalahgunaan dadah berlaku. Jadi dekat sini saya telah senaraikan 3 sebab belia mudah terjebak. Yang pertama, belia mempunyai perasaan ingin tahu. Yang kedua, belia mempunyai tekanan perasaan. Yang ketiga, belia kurang penghayatan ajaran agama ataupun moral. Untuk usaha pula, usaha belia bagi mengelakkan diri. Bermaksud usaha sebelum belia terjebak, belia perlu mengelakkan diri. Bukan dah terjebak, belia perlu atasi, belia perlu rawat. Tetapi sebelum terjebak, belia perlu mengelak daripada terjebak. Apa usaha belia? Yang pertama, belia perlu memantapkan jati diri sendiri. Yang kedua, pelajar perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat. Yang ketiga, pelajar perlu meningkatkan pengamalan nilai agama ataupun nilai moral. Saya tunjukkan di sini contoh perenggan lengkap bermula dengan perenggan pendahuluan. Perenggan pendahuluan saya tidak terlalu panjang. Dalam 27 patah perkataan sahaja. Dan yang paling penting, saya menyatakan isu dan saya menyatakan fokus ataupun kehendak soalan dalam pendahuluan. Kita baca bersama. Isu penyalahgunaan dadah bukanlah perkara baharu dalam masyarakat Malaysia. Saya hanya terangkan secara umum sahaja. Saya nak kaitkan dengan situasi semasa. Isu penyalahgunaan dadah bukanlah perkara baharu dalam masyarakat Malaysia.
Golongan belia di Malaysia mudah terjebak. Fokus yang pertama. Golongan belia mudah terjebak dalam kancah ini. Justru mereka perlu berusaha mengelakkan diri agar tidak terjebak. Fokus yang kedua. Usaha belia mengelakkan diri supaya tidak terjebak. Pendahuluan saya hanyalah 27 patah perkataan. Kita teruskan dengan idea yang pertama. Idea yang pertama. Golongan belia di Malaysia mudah terjebak dalam kancah penyalahgunaan dadah kerana wujud perasaan ingin tahu dalam diri mereka. Dekat ayat yang pertama, saya telah masukkan isu soalan, iaitu kancah penyalahgunaan dadah. Yang kedua, saya telah masukkan fokus soalan, iaitu kenapa belia mudah terjebak. Saya tidak guna perkataan sebab. Saya terus guna ayat yang diberikan, iaitu golongan belia di Malaysia mudah terjebak. Fokus yang di situ adalah kenapa belia mudah terjebak. Dan saya telah masukkan idea yang relevan, iaitu wujud perasaan ingin tahu dalam diri mereka. Mereka merujuk pada belia. Jadi apabila idenya berkenaan dengan sebab kenapa belia mudah terjebak, jadi huraiannya perlu menyokong idea utama. Kenapa remaja mudah terjebak berdasarkan perasaan ingin tahu. Yang pertama, huraian yang pertama, remaja suka meneroka. Remaja suka meneroka budaya atau perkara baharu. Yang kedua, belia cenderung untuk mencuba sesuatu seperti ganja, syabu dan pil ekstasi. Saya terus bagi contoh dadah dalam ayat huraian. Saya tak buat ayat lain untuk ayat contoh. Saya masukkan dalam ayat huraian. Belia cenderung untuk mencuba. Yang kedua, huraian yang kedua. Kenapa mereka cenderung nak mencuba? Kerana mereka ingin merasai sendiri pengalaman mencuba dadah tersebut. Yang ketiga, walaupun mereka tahu bahawa dadah ni bahaya, namun mereka tetap mencuba. Kerana apa? Kerana wujud desakan jiwa yang mengatasi kewarasan akal mereka. Itu 3 huraian yang menyokong idea utama. Ideanya adalah perasaan ingin tahu. 3 sebab dalam perasaan ingin tahu itu ialah suka meneroka, cenderung mencuba untuk merasai pengalaman dan wujud desakan jiwa. 3 perkara. Dan satu perenggan ini hanyalah 66 patah perkataan. 1 ayat idea dan 3 ayat huraian. Kita teruskan dengan perenggan yang kedua. Golongan belia di Malaysia mudah terjebak dalam kancah penyalahgunaan dadah kerana kurang penghayatan nilai agama yang sebenar. Ideanya ada, iaitu kurang penghayatan nilai agama. Isunya ada, iaitu kancah penyalahgunaan dadah. Dan fokusnya juga ada, iaitu kenapa belia mudah terjebak. Huraian untuk menyokong idea ini ada 3 juga. Yang pertama, kenapa mereka kurang penghayatan nilai agama? Kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan dalam ajaran agama ataupun pengetahuan agama mereka cetek. Yang kedua, mereka tidak mengendahkan konsep dosa dan pahala. Walaupun mereka dah pandai dalam agama, namun mereka tetap tidak mengendahkan konsep dosa dan pahala. Yang ketiga, mungkin mereka tidak tahu bahawa perbuatan yang membahayakan diri, memudaratkan diri sendiri, seperti penyalahgunaan dadah ini dilarang dalam mana-mana agama. Terutamanya agama Islam lah. Untuk perenggan ini, saya menulis menggunakan 67 patah perkataan bagi 1 ayat idea dan 3 ayat huraian. Baiklah, kita tengok perenggan yang seterusnya. Golongan belia di Malaysia mudah terjebak dalam kancah penyalahgunaan dadah kerana berlakunya tekanan perasaan dalam jiwa belia. Isunya kancah penyalahgunaan dadah. Saya tulis. Fokusnya kenapa golongan belia mudah terjebak. Saya tulis. Dan idenya tekanan perasaan juga ada dalam ayat pertama perenggan. Huraian untuk melengkapkan, untuk menyokongkan idea ini, untuk menyokong idea ini ada 3 juga. Yang pertama, apabila mereka ada tekanan perasaan, mereka akan mencuba dadah untuk menenangkan fikiran. Belia mencuba dadah untuk menenangkan fikiran. Yang pertama. Yang kedua, ada segelintir belia yang mempunyai masalah. Masalah tu sama ada dalam pembelajaran, ataupun dalam pekerjaan, ataupun dalam kehidupan. Sehingga mereka mencuba dadah untuk menghilangkan stres tersebut. Dan yang ketiga, belia juga dibebani dengan beban hutang. Sehingga diisytiharkan muflis. Jadi apabila mereka diisytiharkan muflis, mereka stres. Bila mereka stres, mereka ada tekanan perasaan, maka mereka mencuba dadah
1 ayat idea, 3 ayat huraian dan kesemua sekali 65 patah perkataan. Kita lihat pula untuk idea langkah mengelakkan diri, usaha mengelakkan diri. Beliau perlu berusaha mengelakkan diri daripada terjebak dalam penyalahgunaan dadah dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Ideanya ada, iaitu mengamalkan gaya hidup sihat. Fokusnya ada, iaitu usaha mengelakkan diri. Isunya juga ada, iaitu penyalahgunaan dadah. Jadi 3 perkara ini telah saya nyatakan dalam ayat yang pertama. Huraian untuk melengkapkan, untuk menyokong idea ini ada 3 juga. Yang pertama, beliau mengelakkan perbuatan menghisap rokok. Kerana apa? Rokok menjadi punca utama penagih terlibat dalam penagihan dadah. Jadi, beliau perlu mengelakkan diri daripada menghisap rokok. Yang kedua, beliau perlu mengelakkan diri daripada mengunjungi tempat-tempat yang berisiko. Seperti kelab malam, pub dan sebagainya. Yang ketiga, beliau perlu melakukan aktiviti yang berfaedah. Seperti apa? Seperti bersukan, beredah. Kenapa? Ketika mereka menghadapi tekanan, jika mereka bersukan dan beredah, mereka dapat menenangkan fikiran dengan cara yang baik. Untuk perenggan ini, sebanyak 57 patah perkataan digunakan bagi 1 ayat idea dan 3 ayat huraian. Contoh perenggan yang terakhir. Beliau perlu berusaha mengelakkan diri daripada terjebak dalam penyalahgunaan dadah dengan meningkatkan pengamalan nilai agama yang betul. Isunya ada penyalahgunaan dadah. Fokusnya ada usaha mengelakkan diri. Ideanya juga ada meningkatkan pengamalan nilai agama yang betul. Huraian untuk menyokong idea ada 3 juga. Saya akan tulis esei dengan 3 huraian. Yang pertama, beliau perlu menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Yang pertama. Yang kedua, beliau perlu memperbanyak amalan dan mendekatkan diri dengan pencipta. Yang ketiga, beliau juga boleh mendapatkan nasihat daripada alim ulama sebelum membuat pertimbangan. Kalau mereka mempunyai masalah, mereka mempunyai tekanan perasaan, mereka boleh mendapatkan nasihat daripada orang yang alim ulama. Jadi untuk perenggan ini, sebanyak 63 patah perkataan digunakan bagi melengkapkan 1 ayat idea dan 3 ayat huraian. Kita lihat pula contoh perenggan penutup. Kita akan kita akan berbincang mengenai esei terpilih dan beberapa cadangan idea. Untuk tema pertahanan, pelajar boleh melihat sendiri soalan yang dipaparkan. Kedaulatan Malaysia bukan sahaja bergantung kepada kekuatan ketenteraan semata-mata. Bincangkan. Isunya adalah kedaulatan Malaysia. Fokusnya satu sahaja, faktor kedaulatan Malaysia. Kombinasi jawapan 1/4. Kerana apa? Dekat sini saya terlupa sedikit. Kat sini ada 1 idea telah diberikan, iaitu kekuatan ketenteraan semata-mata. Maksudnya dekat sini idea wajib telah diberikan, iaitu kekuatan ketenteraan. Namun ada faktor lain yang menentukan kedaulatan Malaysia. Jadi pelajar perlu mengemukakan lagi 4 idea untuk melengkapkan 5 idea. Saya senaraikan idea dekat sini untuk pelajar lihat dan tengok. Yang pertama, kekuatan ketenteraan, idea wajib. Yang kedua, kemantapan ekonomi. Yang ketiga, kepimpinan. Yang keempat, kestabilan politik. Dan yang kelima, dasar kerajaan. Kita teruskan dengan soalan dalam tema sosial dan budaya. Disiplin pelajar yang semakin merosot sering diperkatakan dan jika dibiarkan berterusan mendatangkan kesan kepada negara. Bincangkan. Isunya adalah disiplin pelajar. Fokus ada 2, iaitu sebab semakin merosot dan kesan kepada negara. Kombinasi jawapan 2 tambah 3, 3 tambah 2. Ideanya saya telah senaraikan di sini. Sebab disiplin merosot, sikap pelajar, keruntuhan institusi keluarga, pengaruh rakan sebaya. Yang kedua, kesan kepada negara, menjejaskan imej negara, meningkatkan kadar jenayah, meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Dalam tema takbir urus baik. Takbir urus yang baik amat penting dalam pembangunan sesebuah negara. Oleh yang demikian, langkah-langkah ke arah memperkasa perkhidmatan awam perlu dilaksanakan. Isunya takbir urus yang baik. Fokus ada 2. Kepentingan takbir urus baik dan langkah memperkasa perkhidmatan awam. Jadi kombinasi jawapannya 2 tambah 3, 3 tambah 2. Idenya ada di situ untuk para pelajar baca. Meningkatkan daya saing negara. Meningkatkan imej negara. Memberi kepuasan kepada pihak berkepentingan.
Idea ini melengkapkan idea kepentingan tadbir urus baik. Langkah untuk memperkasa pula, membudayakan kreativiti dan inovasi, meningkatkan kebajikan penjawat awam dan meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). Dalam tema integrasi dan perpaduan, kita bincang satu soalan. Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh masyarakat bagi mengukuhkan perpaduan kaum, namun perpaduan erat antara kaum masih belum tercapai. Isunya adalah perpaduan kaum, fokus ada dua, usaha masyarakat dan sebab perpaduan kaum belum dicapai. Kombinasi jawapan yang betul ada 2+3 ataupun 3+2. Ideanya ada 6 di situ, 3 untuk usaha masyarakat dan 3 untuk sebab perpaduan belum tercapai. Usaha masyarakat menganjurkan aktiviti kemasyarakatan, menghayati rukun negara, mengamalkan ajaran agama yang sebenar. Untuk sebab perpaduan belum tercapai, amalan politik perkauman, perbezaan budaya dan agama, wujud pemisahan fizikal. Soalan kedua dalam tema pertahanan. Tanggungjawab mengekalkan kedaulatan negara Malaysia bukan hanya perlu digalas pada bahu pasukan keselamatan negara sahaja, bahkan turut melibatkan semua lapisan rakyat di negara ini. Saya terus senaraikan idea sahaja. Tanggungjawab pelbagai lapisan masyarakat. Yang pertama, pasukan keselamatan negara. Idea wajib yang telah diberikan dalam soalan. Yang kedua, barisan pemimpin negara. Yang ketiga, penjawat awam. Yang keempat, pihak swasta. Dan yang kelima, ibu bapa. Dalam tema sosial dan budaya, fenomena miskin bandar merupakan satu masalah yang baru berlaku di negara ini. Fenomena ini memerlukan perhatian daripada pihak berwajib untuk menanganinya. Ada dua fokus soalan, iaitu sebab fenomena miskin bandar berlaku dan langkah menangani kemiskinan bandar. Sebabnya ada 3 saya senaraikan. Yang pertama, tahap pendidikan yang rendah, saiz isi rumah yang besar, krisis ekonomi. Untuk mengatasinya ada 3 langkah. Memperbanyak peluang pekerjaan ataupun meningkatkan peluang pekerjaan, menyediakan keperluan asas yang lengkap dan menempatkan penduduk setinggal ke pertempatan baharu. Dalam tema tadbir urus, kecekapan pentadbiran sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada pemimpin yang beretika. Ideanya, faktor kecekapan organisasi. Pemimpin yang beretika, idea wajib, integriti kaki tangan, prosedur yang jelas, komunikasi yang berkesan dan kecekapan penggunaan teknologi moden. Ada 5 idea. 1+4. Untuk tema seterusnya, integrasi dan perpaduan. Perbezaan budaya merupakan antara halangan dalam usaha meningkatkan pengintegrasian dan perpaduan kaum di negara ini. Negara akan menerima pelbagai kesan negatif sekiranya integrasi nasional gagal dipupuk. Jelaskan. Ada 2 fokus soalan, halangan dan kesan negatif. Antara idea halangan, perbezaan budaya, wajib. Perbezaan fahaman politik, jurang ekonomi yang luas. Untuk kesan negatif pula, menjejaskan kestabilan politik, menjejaskan perpaduan kaum dan menjejaskan pembangunan negara. 1+2+2. Tema sosial dan budaya. Peningkatan kes penyakit berjangkit menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Usaha perlu dilakukan untuk mengawal penularannya. 2 fokus soalan, sebab menimbulkan kegusaran dan usaha mengawal. Antara sebabnya, penyakit mudah berjangkit. Penyakit boleh membawa kematian dan ketiadaan vaksin. Untuk mengawalnya pula, ada 3 usaha. Mematuhi undang-undang, masyarakat perlu mematuhi undang-undang, meningkatkan amalan penjagaan kebersihan diri, dan masyarakat perlu mengambil imunisasi. Soalan dalam tema sosial dan budaya. Penganjuran sukan massa bukan sahaja mampu meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat, malah membawa pelbagai kebaikan lain. Bincangkan. Soalan 1+4. 1 idea wajib telah diberikan, iaitu meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Pelajar perlu mengemukakan 4 lagi idea. Iaitu yang pertama, membudayakan aktiviti sukan dalam kehidupan. Yang kedua, meningkatkan perpaduan masyarakat. Yang ketiga, menambah peluang perniagaan. Yang keempat, meningkatkan imej negara. Maka di sini 4+1 idea wajib yang telah diberi. Maka pelajar telah mendapat 5 idea. Soalan masih lagi dalam tema sosial dan budaya. Akhir-akhir ini, busana bercorak batik Indonesia semakin digemari oleh masyarakat Malaysia. Walau bagaimanapun,
busana bercorak batik tradisi Malaysia mampu bersaing jika tindakan proaktif diambil oleh kerajaan. Sebab batik Indonesia digemari. Yang pertama, corak yang menarik. Yang kedua, peningkatan peniaga dalam talian, atas talian. Yang ketiga, pengaruh selebriti ataupun artis. Tindakan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk mempromosikan busana bercorak batik tradisi Malaysia. Yang pertama, meningkatkan penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. Yang kedua, memberikan latihan dan kemahiran. Dan yang ketiga, meningkatkan promosi batik secara agresif. Baiklah, pelajar, soalan yang terakhir. Dalam tema politik, kestabilan politik menjamin kemakmuran ekonomi sesebuah negara. Jelaskan. Ada 5 kebaikan kestabilan politik terhadap ekonomi. Fokus soalan hanya meminta pelajar menjelaskan kestabilan politik untuk menjamin kemakmuran ekonomi. Maksudnya, kebaikan kestabilan politik terhadap ekonomi sahaja. Ada 5 idea yang telah disenaraikan. Yang pertama, meningkatkan pelaburan. Yang kedua, meningkatkan daya saing negara. Yang ketiga, menjamin penyediaan infrastruktur yang lengkap. Yang keempat, menjamin pertumbuhan ekonomi mampan. Yang kelima, memastikan kecekapan pengurusan kewangan. Maka dengan soalan tadi, berakhirlah sesi saya pada hari ini. Yang kedua, sesi yang kedua. Maka saya tamatkan sesi ini dengan lafaz, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.